Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看 Nabalu News 新闻，我叫 Beverly Anas Salim。8 program utama KUSKOP untuk membantu usahawan B40 dan usahawan muda di Sabah dilaksanakan sepanjang tahun lalu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah melaksanakan 8 program utama sepanjang tahun 2023 bagi membantu usahawan golongan B40 dan usahawan muda di Sabah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, 8 program tersebut dilaksanakan oleh kementerian dan agensi-agensi kementerian iaitu SME Corp, Tekun Nasional, Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, Institut Keusahawanan Negara InScan, SME Bank, Bank Rakyat dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP melalui agensi-agensinya sentiasa komited dalam melaksanakan pelbagai program yang bersifat inklusif bagi meningkatkan keberdayaan usahawan khususnya golongan B40 dan usahawan muda di kawasan pedalaman dan luar bandar Sabah. Antara program khusus yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 adalah yang pertama, program peningkatan enterprise Bumiputera BEEP Plus Sabah oleh SME Corp yang disediakan khusus untuk perusahaan mikro Bumiputera Sabah dan sebanyak 67 permohonan melibatkan peruntukan grant sebanyak 5,5 juta ringgit telah diluluskan. Manakala di bawah program BEEP sedia ada, termasuk perusahaan kecil dan sederhana, sejumlah 15 PMKS Bumiputera Sabah telah mendapat kelulusan grant bernilai 3,6 juta ringgit. Yang kedua, program Tunas Usahawan Belia Bumiputera TUB juga dilaksanakan oleh SME Corp telah memberi manfaat kepada seramai 244 orang usahawan belia Bumiputera di Sabah dengan kelulusan grant sebanyak 3,7 juta ringgit. Manakala skim pembiayaan usahawan tamu di bawah Tekun Nasional telah memberi manfaat kepada 608 orang penjaja dan peniaga kecil di Sabah dengan nilai pembiayaan sebanyak 2,43 juta ringgit. Yang ketiga, skim pembiayaan usahawan tamu di bawah Tekun Nasional telah memberi manfaat kepada seramai 608 orang penjajah dan peniaga kecil di Sabah dengan nilai pembiayaan sebanyak 2,43 juta ringgit. Bagi usahawan muda pula, pada tahun 2023, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan berjumlah RM645,000 kepada 45 orang usahawan belia di Sabah di bawah skim pembiayaan usahawan belia. Menurut Iwan juga, skim pembiayaan ikhtiar I Muda oleh AIM telah memberi manfaat kepada seramai 14,905 usahawan muda di Sabah dengan nilai pembiayaan sebanyak 90,27 juta ringgit pada tahun 2023. InScan yang telah membuka pejabat cawangan di Sabah pada Mei tahun lepas juga telah melaksanakan 31 program melibatkan 1,681 usahawan di Sabah. Program iTekad oleh SME Bank melibatkan 30 usahawan B40 dengan grant peruntukan sebanyak 150,000 di Sabah pada tahun 2023. Manakala di bawah program iTekad Bank Rakyat pula pada tahun 2023 sebanyak RM195,000 telah disalurkan kepada 39 orang usahawan B40 di Sabah. Yang ke-7, program Young Entrepreneurs Strive for Success YES oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia bagi melahirkan usahawan koperasi di kalangan pelajar sekolah menengah dan kolej vokasional, di mana pada tahun lalu 2023 sebanyak 7 koperasi sekolah di Sabah telah menyertai program ini. Sebagai rekod, Koperasi Sekolah Menengah Kebangsaan Desa Kencana Berhad daripada daerah Lahadatu telah menjadi johan bagi anugerah projek terbaik peringkat kebangsaan di bawah program YES pada tahun 2023.
Iwan menambah program latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru Engine, program latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET Grace dan program usahawan perantis Space di bawah Protigi telah memberi manfaat kepada 292 usahawan graduan di Sabah sehingga tahun 2023. Katanya, Kuskop juga akan memulakan projek tamu desa dengan peruntukan 19 juta ringgit di Sabah dan Sarawak pada tahun ini untuk manfaat usahawan di luar bandar, khususnya usahawan B40 dan usahawan muda. Kuskop juga akan memulakan projek tamu desa yang bertujuan untuk membina dan menaik taraf kemudahan ruang niaga dan infrastruktur keusahawanan di luar bandar di Sabah dan Sarawak bagi tahun 2024 ini melibatkan peruntukan keseluruhan sebanyak 19 juta ringgit yang tentunya akan memberi manfaat kepada usahawan B40 dan usahawan muda di Sabah. Iwan menyatakan demikian di Dewan Rakyat pada 29 Februari semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Ronald Kiandi. Ronald bertanya mengenai inisiatif proaktif Kuskop untuk meningkatkan keberdayaan usahawan, khususnya golongan B40 dan usahawan muda di kawasan pedalaman dan luar bandar Sabah. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM memperuntukkan 230 juta ringgit untuk usahawan sahabat AIM di Sabah tahun ini dan jumlah itu akan ditingkatkan. Sejumlah 230 juta ringgit diperuntukkan oleh Amanah Ikhtiar Malaysia AIM, sebuah agensi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop untuk usahawan sahabat AIM di Sabah bagi tahun 2024 dan jumlah itu akan ditingkatkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, di bawah perancangan AIM bagi tahun 2024, sebanyak 2.61 bilion ringgit peruntukan keseluruhan akan disediakan untuk membiayai permohonan sahabat usahawan AIM di seluruh negara. AIM telah menyalurkan pembiayaan berjumlah 319.32 juta ringgit pada tahun 2022, melibatkan seramai 67.312 usahawan dan sebanyak 283.14 juta ringgit kepada seramai 54.217 usahawan di Sabah pada tahun 2023. Pengurangan ini adalah disebabkan penurunan pengeluaran pembiayaan keseluruhan AIM daripada 2.74 bilion ringgit pada tahun 2022 kepada 2.57 bilion ringgit pada tahun 2023, di mana ia turut mengurangkan jumlah pembiayaan AIM di semua negeri, termasuk di Sabah. Katanya, pada masa yang sama, AIM juga mempunyai kos operasi yang perlu ditanggung serta bayaran balik pembiayaan kepada Kerajaan Persekutuan. Dalam tempoh tersebut, AIM hanya menggunakan sumber kewangan dalaman agensi dengan pakai kutipan bayaran balik yang diterima daripada sahabat usahawan AIM untuk digunakan semula sebagai dana pembiayaan kepada sahabat usahawan AIM. Pada masa yang sama, AIM juga mempunyai kos operasi yang perlu ditanggung dan juga bayaran balik pembiayaan kepada Kerajaan Persekutuan yang perlu dilunaskan mengikut jadual pembayaran yang telah ditetapkan. Iwan menyatakan demikian dalam ucapan balas ke atas usul berkenaan perkara tadbir kerajaan di Kamar Khas Dewan Rakyat oleh Ahli Parlimen Tuaran, Datuk Seri Panglima Madius Tangau. Dalam usul tersebut, Madius mencadangkan agar jumlah modal untuk AIM bagi membiayai sahabat usahawan AIM Sabah sekurang-kurangnya 350 juta ringgit setahun. Tuaran berpendapat keperluan modal pembiayaan peserta AIM di Sabah perlu dinaikkan memandangkan menurut laporan 8 daripada 10 daerah termiskin di Malaysia berada di Sabah, iaitu Kota Belud, Kota Merudu, Kudat, Pitas, Beluran, Telupit, Tongod dan Nabawan. Di samping itu, prestasi bayaran balik di Sabah adalah cemerlang. Oleh itu, Tuaran mencadangkan supaya tata kelola modal pinjaman diperturunkan balik ke Sabah. Sekarang ini
Putrajaya yang menentukan. Dan jumlah modal untuk Sabah hendaklah dikembalikan seperti dahulu, yaitu sekurang-kurangnya 350 juta setahun. Iwan menyatakan AIM hanya menggunakan peruntukan dalaman selama ini bagi membiayai sahabat usahawan AIM dan tidak pernah menerima peruntukan daripada kerajaan. Secara umumnya, Kementerian dan AIM terbuka kepada cadangan tersebut, namun sebarang penetapan jumlah pembiayaan mengikut negeri adalah tertakluk kepada ketersediaan peruntukan di bawah AIM. Di bawah perancangan AIM bagi tahun 2024, sebanyak 2,61 bilion ringgit akan disediakan untuk membiayai permohonan oleh sahabat usahawan AIM di seluruh negara, dengan sebanyak 230 juta ringgit akan diperuntukkan untuk usahawan di Sabah. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, sebelum ini AIM hanya menggunakan peruntukan dalaman bagi membiayai sahabat usahawan AIM dan tidak pernah menerima peruntukan daripada kerajaan. Namun atas keprihatinan yang sama seperti ahli yang berhormat untuk meningkatkan pembiayaan kepada negeri-negeri dan atas inisiatif yang telah dilaksanakan oleh Kementerian saya dalam libat urus Belanjawan 2024, buat pertama kalinya AIM menerima peruntukan sebanyak 100 juta di bawah inisiatif Belanjawan 2024 bagi meningkatkan lagi jumlah pembiayaan yang disasarkan pada tahun 2024. Iwan berkata AIM turut mempunyai perancangan bagi mendapatkan pembiayaan tambahan bagi meningkatkan pembiayaan AIM di peringkat negeri termasuk di Sabah. Bagi tahun 2024 ini juga, AIM turut mempunyai perancangan bagi mendapatkan pembiayaan tambahan melalui fasiliti kredit berputar ataupun revolving kredit berjumlah 100 juta ringgit lagi dengan pihak bank bagi meningkatkan pembiayaan AIM di peringkat negeri di seluruh negara. Dan ini sudah tentunya memberikan pembiayaan tambahan kepada Sabah selain daripada 230 juta ringgit yang kita sediakan awal melalui dana dalaman. Kita tambah daripada inisiatif belanjawan 100 juta ringgit dan kita tambah lagi nanti melalui fasiliti kredit berputar ataupun revolving kredit yang kita sedang muktamadkan dengan pihak bank sekarang. Usahawan dan koperasi boleh memohon menyertai program pemasaran digital yang disediakan InScan dan IKMA. Usahawan dan koperasi boleh memohon menyertai program latihan pemasaran digital yang disediakan Institut Keusahawanan Negara InScan dan Institut Koperasi Malaysia IKMA. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, kedua-dua agensi di bawah kementerian itu menyediakan jadual latihan sepanjang tahun dan terbuka disertai semua usahawan dan koperasi termasuk di kawasan luar bandar. Di bawah program bimbingan dan latihan keusahawanan di bawah InScan, memang kita telah sediakan modul-modul latihan yang bertujuan untuk membimbing usahawan ini memasarkan produk dan perkhidmatan mereka secara online. Demikian juga untuk koperasi-koperasi, kita mempunyai Institut Koperasi IKMA yang juga menyediakan modul-modul latihan untuk koperasi-koperasi ini kita bimbing bagaimana untuk memasarkan perkhidmatan dan produk mereka secara online. Dan semua jadual latihan ini telah berada ataupun telah disediakan oleh agensi-agensi ini dan terbuka untuk semua usahawan termasuk di luar bandar untuk memohon menyertai latihan-latihan yang telah kita jadualkan sepanjang tahun ini. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Beluran, Datuk Dr. Ronald Kiandi pada sesi pertanyaan lisan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 di Dewan Rakyat pada 29 Februari. Dr. Ronald bertanya apakah program khusus kementerian untuk usahawan luar bandar supaya beralih kepada adaptasi pendigitalan agar lebih maju dalam perniagaan. Terdahulu dalam jawapan kepada soalan asal Ronald, Iwan menyatakan program latihan intensif dalam talian bagi usahawan generasi baru Engine dan program usahawan perantis Space adalah antara program keusahawanan dengan komponen digitalisasi yang turut dilaksanakan oleh KUSKOP di bawah Protijek.
Bazar koperasi bernama Berhad menjadi nilai tambah untuk membantu memperkasahkan usahawan kecil. Program jualan bazar anjuran koperasi bernama Berhad menjadi nilai tambah dalam usaha membantu memperkasahkan usahawan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, program itu menjadi platform kepada usahawan kecil dan pengusaha kenderaan saji untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan melalui jualan. Saya pikir ini satu nilai tambah kepada koperasi bernama yang saya maklum antara perniagaannya ataupun perkhidmatannya adalah terkait dengan penerbitan dan pengiklanan, tetapi apa yang saya lihat pada petang ini adalah satu konsep karnival yang melibatkan usahawan-usahawan kecil lain dan juga putra untuk mengambil bahagian dalam mini bazar ini, dan sudah tentu ianya memberi peluang kepada usahawan-usahawan ini untuk meraih pendapatan melalui jualan yang terhasil dalam penyertaan mereka di mini bazar ini. Jadi pada saya ini satu nilai tambah yang harus diteruskan oleh koperasi bernama, mungkin boleh bekerjasama dengan koperasi-koperasi lain menjadikan bazar ini lebih besar. Bazar Ramadan misalnya yang akan datang, ataupun bazar sempena dengan bulan-bulan tertentu, bazar raya dan sebagainya. Dan kementerian saya khususnya melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia bersedia untuk membantu. Mungkin koperasi bernama juga boleh membantu dalam melaksanakan program jualan koperasi madani yang disediakan oleh kementerian melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Saya pikir ini sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh koperasi bernama dengan kerjasama kementerian saya. Iwan berkata demikian ketika ditemui di Bazar Koperasi bernama Berhad di Kuala Lumpur pada 27 Februari. Terdahulu, Iwan mengunjungi Bazar Koperasi bernama Berhad dan meluangkan masa kira-kira 40 minit beramah mesrah dengan peniaga serta warga Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama. Sebanyak 15 gerai jualan termasuk kenderaan saji dibuka di bazar itu yang menawarkan pelbagai produk dan makanan. Antaranya cendol, nasi ayam penyet, sushi, aksesori serta minyak wangi. Turut hadir pengerusi koperasi bernama Berhad, Datuk Zakaria Abdul Wahab dan Ketua Pengarang bernama Nurul Afidah Kamaluddin. Sementara itu, usahawan mini karnival koperasi bernama yang ditemui menghargai sokongan Kuskop untuk memperkasakan usahawan termasuk usahawan kecil-kecilan. Kehadiran YB tadi memang memberi satu impak yang sangat positif kepada kami peniaga. Samping dia menyokong usaha kami ni, dia pun ada support, ada pembelian dan juga dia membantu untuk tambahkan networking untuk produk kami. Jadi nampak ada potensi untuk dipasarkan. Saya amat terima kasih atas kedatangan YB. Saya memang kata gembira dapat berjumpa dengan dia, dan saya nampak cara orang dia sangat tulus pada kami para orang peniaga. Dan terima kasih atas sumbangan yang telah diberi kepada kami. Syukur Alhamdulillah, pertama kalilah saya jumpa YB yang very humble dan begitu menghargai para mereka yang menjadi usahawan. Terutama pada saya, kita mewakili koperasi. Jadi bila saya tengok cara beliau mendekati kami, appreciate kan, dia begitu menghargai, dia macam tenang dan saya minat Sabah sebenarnya. InsyaAllah kita akan pergi ke Sabah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Iwan sebab sudi support dan menyokong kami peniaga-peniaga kecil dan sederhana, datang beri semangat. Terima kasih banyak-banyak. Wan An,